Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kita akan bersama-sama lagi dalam slot Gerbang Dakwah. Gerbang Dakwah. Bersama kita tetamu jemputan kita, Ustaz Muhammad bin Wan Muhammad Nur. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang ke Hits Jase. Cepat, saya baru nak rahsiakan muka dia. Ustaz okey ke? Ready dah ke? Kita tak boleh rahsiakan wajah Ustaz ni. Tak boleh. Tak boleh. Ustaz kena ke kanan sikit. Kanan sikit. Okey. Dia tak nak hilang. Boleh. Sekejap, saya tahu. Tak. Sekejap I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. I can love me better, baby. Can love me better. I paint my nails cherry red, match the roses that you left. No remorse, no regret. I forgive every word you said. Oh, I didn't want to leave you. Okey Ustaz, hari ni kita nak sambung lagi kan? Topik kita tentang telinga tak? Telinga. Tak habis ni. Air lidah dah. Dah. Wah, kita habis dah telinga. Habis dah. Kita tajuk dah. Okey. Kita tukar topik kita hari ni. Dah tukar topik. Rupa-rupanya saya tak perasan lah. Apa penutup dari tu Minggu lepas dia tidur Ustaz tak ada. Rupanya Saya tidur ke Ustaz? Apa? Okey. Hari tu kita dah habis dah. Settle. Sekarang ni, pada hari ni kita akan membicarakan tentang pada menyatakan lidah lah. Okey. Kalau tak pakai boleh tak? Boleh. Kan? Macam jatuh. Susah Susah jadi licin ni. okey. Okey Ustaz. Kalau dah bersedia, bolehlah mulakan topik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu gerbang dakwah, yang mana satu orang kata ruangan yang disediakan oleh konti Hit Jasin, majlis pembadaran Jasin. Dan pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dua DJ yang menemani pada hari ini. Terima kasih. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita, iaitu pada fasal yang ketiga pada menyatakan lidah. Pada hari ini kita akan meneruskan berkaitan dengan lidah, maka tidak lain tidak bukan ini akan menyentuh soal berkaitan dengan segala lisan dan akan kita ungkapkan pada tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Mulut ini adalah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala
yang memang menjadi satu perkara yang biasa dah kita akan gunakan dalam kehidupan kita, dalam setiap perbualan-perbualan. Dan maka inilah diletakkan perkara yang khusus dalam kita meletakkan dari segi perbincangan, dalam kita nak memperhalusi dan juga mengindahkan lagi dari sudut ibadah kita. Yang mana kita kena jelas pada hari ini dan sebelum-sebelum ini kita dah belajar, kitab yang kita belajar ini adalah satu kitab yang dinamakan kitab penawar bagi hati, iaitu dari sudut kenapa kita nak menyembuhkan hati kita. Bila sebut sahaja penawar, pasti ada hadirnya sakit. Sakit dari segi apa? Sakit dari sudut segala hati kita ni sakit apabila kita rosakkan dengan perkara-perkara yang mana mendapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini adalah satu sifat yang mana tidak akan menzahirkan diri dia untuk melakukan perkara dengan pada diri dia sendiri. Hati tidak bergerak nak buat suatu kesalahan dan sebagainya. Kerana apa? Dia datang daripada manusia yang Allah bagi akal. Daripada akal manusia inilah yang menyebabkan hati tersebut makin hari makin rosak. Rosak dari segi apa? Bukan bermaksud orang pada hari ini makanan tak jaga menyebabkan sakit hati, apa penyakit hati dan sebagainya, paru-paru, jantung dan sebagainya. Tapi niat daripada hati. Ya, niat daripada hati dan pertimbangan daripada akal. Sebab tu otak manusia, semua binatang yang ada atas dunia, benda-benda hidup atas dunia, Allah bagi satu nikmat yang satu ciptaan, iaitu dipanggil sebagai otak. Manusia ada otak, lembu ada otak. Cuma yang bezanya, istimewa yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada manusia adalah akal, yang membezakan perkara yang baik mana yang buruk. Maka yang menyebabkan bila melakukan satu pertimbangan yang mana kita pilih perkara yang buruk, maka mencederakan dari segi pada sifat hati yang nak kepada keindahan, iaitu dari sudut menzahirkan ingat hati kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah dihadirkan penawar. Tujuan apa? Dengan adanya penawar ini adalah untuk memberi satu faham dan juga rasa nikmat dalam seluruh anggota badan kita ni melakukan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pertama fasal yang ketiga pada hari ini pada menyatakan lidah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebutlah ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan lidah bagi engkau, supaya yang pertama membaca engkau dengan dia akan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan segala zikir. Kita berhenti sampai situ. Yang pertama diterangkan secara jelas oleh kata pengarang kita adalah berkaitan dengan ciptaan Allah Ta'ala, iaitu adalah dari sudut lidah. Adalah apa dia? Dari segi nak menzahirkan satu perkataan, satu ucapan, sekeluarnya adalah hasilnya dengan kita dekatkan diri kita dengan membaca Al-Quran. Tu tujuannya. Kenapa diletakkan membaca Al-Quran itu yang utama oleh pengarang kita? Kerana apa? Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, mukjizat yang agung. Mukjizat banyak Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW. Keluarnya air di celah-celah jari Nabi SAW pada perang Khandaq. Bila berlakunya sahabat Nabi bertemu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saat kita sedang menggali, Nabi ini terkenal dengan hebatnya Nabi SAW yang mempunyai pelbagai strategi perang. Antaranya perang Nabi ada dipanggil satu perang Khandaq. Perang Khandaq ni adalah perang Khandaq ni bermaksud satu lubang, satu parit yang cukup besar, yang maka disebut dalam riwayat kalau kuda lompat jatuh, kuda akan mati terus. Dalamnya parit yang dibuat oleh seluruh tentera Khandaq pada masa tersebut. Maka pada saat sedang menggali parit tersebut, maka datang satu ujian. Ada satu tanah yang cukup tebal, dia punya keras. Maka dipanggillah sahabat Nabi kepada Nabi, ya Rasulullah, ni ada satu kesusahan yang kita alami sekarang ni nak kena lembutkan ni tanah ni, tetapi kita tak ada air. Maka diadukan juga, ada juga beberapa riwayat kata, ya Rasulullah, kita ni kurang air ni sekarang ni. Nak minum pun tak boleh, nak berwuduk pun boleh. Nabi pun minta satu bekas kepada para sahabat, maka diletakkan tangan Nabi SAW, maka terkeluarlah air. Air bukan sahaja mampu untuk lembutkan tanah, tetapi terus digunakan untuk keperluan para tentera-tentera Khandaq pada masa tersebut. Itu antara mukjizat Nabi SAW.
Banyak lagi kalau kita, sebab inilah bila kita belajar berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menghadirkan rasa kagum kita dengan apa yang berlaku kepada apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tersebut tu jugalah satu peristiwa yang cukup kita baca teruja, kita rasa. Apa dia yang berlaku peristiwa bila sahaja Nabi sedang menggali parit tersebut, dengar satu pertembungan batu di antara batu. Okey. Sahabat Nabi tengok, bunyi apa ni? Maka dipantau-pantau tengok di perut Nabi ada satu tali yang mana diikat batu berlaga-laga. Bila ditanya, ya Rasulullah, kenapa buat perkara ni? Maka disebutlah bahawa Nabi kata Nabi belum makan lagi pada masa tersebut. Maka diikat tali dengan batu tu kerana apa? Supaya angin tak masuk di dalam badan dia. Dan memberi satu mudarat untuk melakukan kerja, meneruskan usaha bersama dengan tentera Khandaq. Sedih sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun berlari pulang ke rumah. Maka ditanya pada isteri, wahai isteri, apa ada kat rumah kita ni? Maka disebutlah bahawa banyak ada yang mengatakan disebut ada kambing, ada yang disebut ada sekadar pohon kambing. Maka bagi tahulah kepada isteri tersebut, wahai isteri, masakan ni untuk Nabi. Kita akan jemput Nabi makan kerana Nabi belum makan lagi. Disebut isteri-isteri kata, boleh bang, tapi cukup untuk sekadar Nabi dan kita sahaja makan. Jadi bila kata tak apalah, balik dia berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, saya dah balik rumah tadi, minta isteri masakkan kepada Rasulullah untuk pergi makan ke rumah, supaya nak memberi tenaga kepada Nabi. Tapi hanya untuk Nabi seorang saja. Nabi berkata, Nabi diberi alham gitu. Bila dengar perkataan tersebut, Nabi pun bangkit. Nabi kata, wahai seluruh tentera Khandaq, ayuh kita pergi ke rumah sahabat kita ni, dia jemput kita makan. Sudah. Biru muka kawan tu. Macam mana tu? Tak cukup. Dia kata, Rasulullah, tak dia orang kata suruh ni je kat seorang je, ni kenapa banyak ramai? Maka dia kata, jangan risau, balik ke rumah, bagi tahu isteri, jangan alihkan tempat masak tu sebelum saya sampai kepada tempat tersebut. Maka datanglah seluruh tentera Khandaq duduk bersama-sama. Nabi pergi ke tempat dapur tu, Nabi yang tolong agih-agihkan makanan tersebut. Semua dapat? Akhirnya semua yang dapat kepada seluruh tentera Khandaq yang ada pada masa tersebut, yang katanya tak cukup, tengok-tengok bukan sekadar semua dapat, tetapi lauk yang ada di atas dapur tu masih lagi ada. Tak habis. Itu adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tak boleh buatlah gitu. Kan? Bukan Nabi. Kan biru bergaduh dengan isteri. Jadi menunjukkan bahawa ni mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Kenapa diletakkan mukjizat besar? Kerana diberi pada zaman Nabi sehingga pada hari ini mukjizat ni masih lagi kekal ada pada hari ini. Ini menjadi tanda bahawa Al-Quran ni sebagai satu mukjizat yang cukup besar. Dan Al-Quran kenapa disebut? Supaya diguna lidah kita ni nak membaca Al-Quran. Kerana apa dah? Daripada Al-Quran inilah akan menghuraikan perkara panduan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak dari segi kebahagiaan dalam keluarga. Apa tugas seorang suami contohnya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan api neraka. Dalil kalau kita berkaitan dengan jual beli, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Maka diletakkan keutamaan kenapa disebut bahawa lidah ni untuk membaca Al-Quran, kerana untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Yang kedua adalah berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah akan menghadirkan dari sudut ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka saya nak membawa satu hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan bahawa lillahi tis'atun wa tis'una isma mi'atan illa wahid la yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, kurang satu iaitu 100. Sesiapa yang menghafazkannya akan memasuki syurga. Allah itu ganjil dan menyukai bilangan yang ganjil. Ni adalah perkara yang mana antara hadis yang nak digabungkan relate kepada dalil pada lidah kita ni, percakapan kita, apa yang kita nak keluarkan. Antaranya apa dia? Tu, kita kenalah sama-sama membiasakan menghafazkan kembali bibir kita
menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Ni satu cabaran kalau kita dulu, alhamdulillah insya-Allah. Kalau kita kata jom kita cuba nasyidkan Al-Asmaul Husna bersama dengan anak. Tengok apa respon mereka. Kebanyakan anak-anak muda pada hari ini banyak melazimkan di bibir dengan lagu-lagu yang memberi hiburan dari sudut bertembung dengan sukanya nafsu. Berapa ramai orang pada hari bila minta subaca menyanyikan nasyidkan lagu Al-Asmaul Husna, separuh saja habis. Yang lain tak sempat nak habiskan sebab lupa. Sebab apa? Tak melazimkan pada bibir kita. Bila tak tahu dari segi Al-Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna maksud nama-nama yang baik, maka inilah yang menyebabkan lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling besar sekali pada tunjang pada ayat yang disebut. Biasa dah kita baca dalam Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila dihuraikan oleh para ulama, dua gabungan yang cukup merangkumi seluruh pada zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah Taala merangkumi kepada keseluruhan. Dengan apa? Ar-Rahman, Maha Pemurah. Pemurah Allah dari segi Allah bagi semua rezeki kepada orang. Tak kira orang tu bersyukur ke tidak. Sebab itu kita tengok memberi satu muhasabah pada diri kita. Pada hari ini, adakah kita ingat pada Allah Taala? Ada kalanya kita banyak bibir kita ni bukan menyebut nama Allah, tapi banyak menyebut nama orang. Fitnah tu duk mengumpat. Orang tu, orang ni, nama Allah lupa. Tak ada. Maka inilah yang menyebabkan apa? Walaupun dalam keadaan kita buat kemurkaan Allah Taala, tetap Allah bagi nikmat kepada kita. Sebab itulah bila kita muhasabah balik, inilah yang menghadirkan, dipanggil satu sifat dalam bila kita nak buat solat contohnya. Kita rasa melakukan solat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk ni seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ni. Biarlah kita bila kita solat, kita akad takbir, kita rasa hinanya di pandangan Allah SWT. Banyak dosa daripada kita tidur sehingga kita tidur balik, dosa banyak kita buat. Tetapi Allah tetap bagi nikmat kepada kita. Orang kafir ke, orang Islam ke, bagaimanalah dia tu kucing ke dan sebagainya, tetap rezeki Allah dah tetapkan kepada setiap masing-masing. Maka tu kecuali yang disebut apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, penyayang Allah ni khas kepada orang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang betul-betul berislam dan juga beriman. Bukan sekali Islam saja, kena gabung dengan iman. Kalau hadis yang kedua dalam kitab 40 Imam Nawawi menggabungkan tiga, iman, Islam dan juga ihsan. Tiga perkara ni perlu digabungkan, barulah hasilnya apa dia? Sebagai orang yang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis dari segi kita ni kena mendalami dari segi hadis-hadis yang disebut oleh Nabi SAW, maka diungkapkan oleh seluruh sahabat-sahabat, antaranya Abu Hurairah lah, yang mana merupakan pencatat segala apa yang Nabi buat, segala Nabi lakukan. Sebab itulah hadis ni terbagi dua, hadis qauli dan juga hadis fi'li. Dari segi perbuatan, percakapan dan juga perbuatan Nabi SAW. Dan juga segala zikir dan pengetahuan yang memberi manfaat dan supaya mengajar engkau dengan dia akan ilmu memberi manfaat, dari sudut menyuruh engkau dengan kebajikan. Maka kita lagi apa lagi? Pertama baca Al-Quran. Yang kedua kita lazimkan dengan membaca dari segi hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua adalah dari segi zikir. Zikir ni bermaksud apa dah? Zikir biasa kita sebut, zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asal perkataan zikru ni adalah memberi ingat. Sebab itulah zikrullah, ingat kepada Allah. Maka bukan sekadar hanya mengungkapkan la ilaha illallah, tak. Lagi apa lagi? Antaranya apa dia? Zikir dari segi kita mengungkapkan rasa syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh alam sekitar. Alam kita tengok, bangun daripada tidur, tengoknya bulan, bintang, matahari, maka keluar di mulut kita alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Kerana apa dah? Allah ciptakan seluruh apa yang ada di alam ini, bulan, bintang, pokok dan sebagainya, bukan sekadar dari sudut mencantikkan alam sahaja, tetapi adalah untuk memberi rasa kita tengok bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala dan mengagungkan kekuasaan Allah Ta'ala. Tak seperti sifat manusia. Sifat manusia bila diberikan kertas lukisan, diberikan kertas lukisan, maka cikgu pun kata, okey, hari ini pendidikan seni kita akan melukis
suasana kampung. Kita pun lukislah bentuk gunung, matahari, yang paling mudah sekali burung lah. Bentuk M tu. Garis sikit. Kan. Lepas tu orang pula orang lidi dan sebagainya. Itu dari sudut kita mencantikkan lukisan. Yang hana bila kita tengok tak ada pun kosong, kita terasa apa-apa. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan awan, burung dan sebagainya, dengan mana tidak ada benda pun yang mengawal kecuali kuasa Allah Ta'ala. Maka itulah bila kita tengok Allah, hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Maka itulah perkara yang memberi supaya dari segi zikir, dari segi pengetahuan, memberi manfaat, memberi pengajaran kepada diri kita supaya kita kembali ingat kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seterusnya. Dan juga ilmu yang memberi manfaat dan menyuruh engkau dengan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, dan memberi nasihat engkau akan orang Islam, yang mana disebut ad-dinun nasihat. Agama Islam ni adalah agama yang memberi nasihat. Maka kena sentiasa kita kena bagi nasihat. Tak ada sebut ad-din ni agama Islam ni adalah agama yang mana perlu dimarah-marah, dipaksa dan sebagainya. Agama Islam, tertegaknya agama Islam dengan memberi nasihat. Dari segi memberi nasihat, dari segi apa? Ada yang dipecahkan oleh para ulama. Nasihat diberikan dari segi bibir, lisan kita. Ada yang diberinya adalah nasihatnya terbentuk dari segi akhlak kita. Sebab itulah Nabi SAW, ramai yang masuk Islam pada zaman Nabi SAW bukan kerana mata pedang, tetapi dengan akhlak pribadi yang ada pada Nabi SAW. Kagumnya orang tengok kepada apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Sifat Nabi, walaupun dia adalah ketua pemimpin Madinah pada masa tersebut, dia ni adalah disebut sebagai sentiasa Nabi ni banyak peperangan-peperangan yang dijoin bersama-sama dengan para sahabat. Payah kita nak tengok pemimpin bukan sekadar memberi arahan, tetapi turun berperang bersama-sama. Maka inilah menunjukkan bahawa satu sifat yang dikagumi oleh seluruh pihak lawan, akhirnya jatuhnya hatinya masuk kepada Islam. Perkara inilah yang perlu kita jadikan keutamaan dalam kita berdakwah. Berdakwah ni bukan kita maksa orang masuk Islam, tetapi menampilkan hikmah. Biar orang rasa Allah hebatnya Islam ni. Dengan cara macam mana? Letak pada diri kita, jangan kita banyak bertanya apa yang Islam boleh bagi kepada kita, tapi kita kena tanya apa yang kita boleh bagi kepada perjuangan Islam tu yang sebenarnya, iaitu dari segi peribadi kita lah. Pakaian, bermula daripada pakaian pun boleh menampilkan dah bagaimana sifat pada Islam tu sendiri, kan? Dari segi kena kemasnya. Ni kebanyakan orang kalau cerita bab pelaksanaan kena Islam ni, Islam macam mana? Mesti rendah diri, tawaduk. Kena, kalau kereta tak boleh yang mahal-mahal, naik kereta yang buruk je. Kalau boleh buka pintu tu tercabut, tu Islam. Sederhananya dia berjalan kena tunduk je berjalan. Dalam sekali terlanggar tiang lampu elektrik. Maka adalah sebenarnya bila sebut saja bersederhana dari segi bagaimana kita ni walaupun dalam keadaan kita kaya ke, kita ada pangkat ke, tapi hati kita tetap tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu makna yang sebenar. Kemas dari segi pemakaian kita, kemas dari segi percakapan kita. Maknanya Ustaz, maknanya apa yang saya faham daripada apa yang Ustaz cakap tu, kita bukanlah memberi nasihat tu secara lisan. Sebenarnya kita ni lebih pada memperbaiki diri kita dulu, tunjukkan contoh yang baik, orang mencontohi kita atas kebaikan tu. Betul. Sebabnya kalau orang macam saya ni bagi nasihat, dia cakap apa? Engkau bersama je. Selalu macam gitu. Dia itulah sebab tak apa, sekurang-kurangnya kita kata benda ni sebab ni pun satu jentikan pada diri saya lah. Antaranya yang sentiasa bercakap soal-soal berkaitan dengan ialah agama Islam apa dan sebagainya. Maka memberi peringatan juga kepada diri saya, setiap apa yang saya buat ini melambangkan kepada bagaimana kemuliaan Islam tersebut. Sebab tu kita kena jaga. Maka sebab itulah penting kita sedar. Yang tidak mahu kita tahu, tetapi kita tak nak berubah, kita tak nak sedar. Yang tu yang menyebabkan, sebab kita semua kita kena tahu bahawa kita ni bermula daripada dalam keadaan yang kita tidak tahu, tetapi dengan sifat ilmu tu. Sebab itulah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW ialah Iqra. Perkara yang utama adalah ilmu. Sebelum buat ibadah, kita kena faham kenapa kita buat ibadah. Daripada kita, bila kita faham tentang ibadah, barulah kita rangkumkan ibadah ni apa.
bukan hanya solat sahaja. Biasa orang pilih kata solat, ibadah tu apa? Solat. Sedangkan dari segi peribadi kita, bagaimana kita tolong orang, kita memberikan Islam tu gambaran yang baik, maka itu disebut sebagai ibadah. Bila sebut ibadah, apa dia? Melakukan perintah Allah, meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu adalah dimaksudkan sebagai dari segi ibadah tu sendiri. Tu. Maka tadilah yang disebut bahawa ad-dinun nasihah, maka sentiasalah kita bagi nasihat. Yang paling utama, kena ingat jelas, kena ada skop dia. Yang pertama, kena jaga dari segi penetapan yang asas, iaitu nasihat pada keluarga. Kita kena jaga keluarga kita dulu. Kena jaga. Yang penting, yang pertama, dari segi keluarga kita kena jaga. Peringatan kita kena berikan sentiasa kepada mereka. Kerana apa? Kerana inilah yang akan daripada keluarga barulah menuju kepada menjadi seorang pembinanya, pemimpin-pemimpin. Kita kadang-kadang kita lalai dalam keadaan pada diri sendirilah. Kadang-kadang kita punya skop, kita fikir kita nak terus lompat terus, nak jadi orang ternama ke, nak terus pada pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Akhirnya keluarga terabai. Yang tu yang masalah. Ni sebab itulah Islam ni, bila kita faham betul-betul sebenarnya dia membantu kita dari segi memahami perjalanan keluarga tu yang sebenarnya. Sebab itulah tengok Nabi SAW bagaimana bermulanya terbina satu penetapan akidah bila ditetapkan fahamnya akidah Islam ni kepada apa dah? Yang pertama, isteri Nabi SAW, Siti Khadijah, seorang jutawan, asalnya seorang jutawan, tetapi seluruh hartanya diinfakkan untuk perjuangan Islam Nabi SAW. Maka pada saat itulah yang memberikan contoh yang besar bahawa ingat, apa yang kita faham, apa yang kita tahu, perlu kita beri nasihat. Pertamanya adalah untuk keluarga kita. Lepas tu barulah kita keluar daripada seluruh masyarakat, daripada yang tertinggi lah. Maka inilah yang menunjukkan bahawa kita kena sedar, pertamanya adalah dari segi kita kena bagi nasihat lah sentiasa. Bagi nasihat ni tak semestinya biasa bila kita sebut nasihat. Bila nasihat ni kena ada garis panduan dia ke? Perlukah ada kena hafal ayat Quran, kena faham hadis dan sebagainya. Bila sebut nasihat dalam Islam, konteks Islam mudah. Nasihat yang memberi ingat kepada Allah, settle. Bagilah tahu apa-apa, adik, abang, solat solat ni Allah wajib ni. Kalau tak solat, Allah murka, Allah bagi tempat kita ni neraka tempatnya dan sebagainya. Tapi nada saya tak macam tu, Ustaz. Kau pergi semayang? Gitu. Nada tu macam-macam. Kira nasihat tak, Ustaz? Dikira nasihat. Kira nasihat. Sebab memberi ingat dia kepada Allah Ta'ala. Maka seperti mana yang telah kita bincanglah hari itu sebelum kan, yang dipanggil sebagai taraf-taraf ibadah tu, ibadah seorang pedagang, hamba dan sebagainya kan. Maka mula-mula kita ingatkan kepada anak, mula-mula kita kata kalau tak solat masuk neraka. Maka dia solat kerana tak nak masuk neraka. Tu dari segi hamba. Tapi bila saudagar pula apa dia? Aku nak solat sebab aku nak Allah bagi pahala. Jadi kaya. Aku nak bagi pahala. nak pahala. Tapi bila yang ketiga jatuh kepada merdeka, solat kerana apa? Ni adalah tanggungjawab, serah je pada Allah Ta'ala. Maka apa-apa pun bermulanya dengan memberi nasihat. Maka kena sentiasalah kita lazimkan kita memberi nasihat kepada orang-orang, terutamanya dari segi keluarga kita lah terutamanya. Yang seterusnya, kita tengok pula kepada dari segi hajat-hajat tersebut, bagaimana memberi nasihat. Maka kita jatuh kepada ayat yang saya nak bawakan pada hari ini juga, iaitu berkaitan dengan dalil bagi ucapan yang baik, yang mana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53 yang disebut, wa kullu ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzawu bainahum innasyaitana kana lil insan aduwan mubina. Yang disebut pada ayat yang ke-53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, dan juga perkataan yang lebih baik, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan yang mana di kalangan mereka, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini antara dalil yang mana dibawakan adalah untuk mengatakan bahawa Allah suka hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang benar. Kita kena bercerita perkataan yang benar. Sebab itulah sifat yang ada pada Nabi SAW, iaitu ada 4: sidik, amanah,
tabligh, patonah. Nah, yang pertama siddiq adalah bermaksud dari segi membenarkan. Setiap apa yang Allah turunkan jadi membenarkan daripada sifat segala wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita sebagai umat Islam pada hari ini, dari segi pada siddiq tu kita kena letakkan penetapan kena bercakap benar. Qulil haq walau kana murra. Bercakaplah benar walaupun benda tu pahit. Apa kita cakaplah walaupun kita kata contohnya orang tu dalam keluarga kita sendiri tak solat, maka kita kena bagi nasihat walaupun kita tahu selepas aku nasihat mungkin dia akan benci pada aku. Tetapi nasihat kita mestilah nasihat yang berhikmah. Jangan terus meletakkan hukum tu, tu tak dibenarkan. Solat kau tahu tak, kena pula yang dah tua. Kau tak solat ni tempat kau neraka ni. Begitu. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita kena berhikmah. Berhikmah macam mana? Dengan caranya kita jemputlah dengan keadaan yang mana tidak menyakitkan hati dia. Maka inilah menyebabkan bahawa supaya Islam tu diterjemahkan dalam keadaan yang baik. Tu. Tak boleh kalau kita kata macam yang aurat juga sama juga. Tak boleh kita pergi, kau tak tutup aurat free hand kau kan. Kau tahu kau ni adalah antara golongan neraka. Mana nak terima. Tetapi kalaulah kita guna dengan cara berhikmah, apa dia? Antaranya kita beli tudung pada dia kan, kau cuba pakailah tudung ni, cuba tengok pakai. Mesti cantik. Bila pakai je, cantik tak sangka pula. Kita puji dengan sifat tersebut. Maka inilah yang meletakkan bahawa hebatnya Islam. Dengan kemanisan, dengan caranya orang kata, sebab itulah perkara ni diajar oleh Nabi SAW sendiri. Yang mana Nabi pun kalau kita tengok boleh memberi satu nilai kemaafan kepada orang yang membuat zalim kepada diri dia. Yang berlaku pada perang Uhud, satu peperangan yang cukup besar. Bila sahaja berperang, akhirnya berlakunya meninggal Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Mati pula dalam keadaan yang cukup dahsyat, dicincang dengan dengan pedang sampai tak nampak dari segi rupa dan sebagainya, oleh seorang lelaki yang bernama Wahsy. Bila sahaja berlaku perkara tersebut, Nabi rasa sedih dan Nabi kata akan bertekad untuk membela kematian Saidina Hamzah ni. Tapi bila pada hujung kepada peristiwa Fathum Mekah, pembukaan kota Mekah, bila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi membina satu kekuatan tentera yang besar. Nabi telah pergi kembali ke Mekah, tawan kembali Mekah dengan peristiwa Fathum Mekah. Bila Nabi masuk ke kota Mekah, seluruh kawan-kawan kafir Quraisy yang berada di Mekah tu rasa bergegar, takut. Habis Nabi balas dendam dah kita ni nanti lepas ni. Apa yang pertama Nabi buat, Nabi suruh Bilal bin Rabah naik, pergi azan dulu, pecahkan seluruh suasana jahiliah yang ada pada masa tu. Bila Bilal sudah selesai azan, Nabi naik, Nabi bercakap, Nabi telah panggil seluruh kaum yang ada pada masa tersebut. Antaranya adalah siapa? Seorang lelaki yang mana telah membunuh Saidina Hamzah, bapa saudara, iaitu Wahsy. Jadi maka disebutlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari ini aku nak bagi tahu kepada kamu semua, ini adalah tanah yang telah dijajah oleh Islam. Yang mana ada agama lain, teruskan dengan agama kamu, dengan syarat jangan mengganggu dari segi ketenteraman agama Islam itu sendiri. Tengok nilai kehebatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Akhlak Nabi. Dia tak bunuh pun. Tak ada. Tak ada pun sifat dendam. Maka Wahsy tersebutlah disebut dalam beberapa ayat mengatakan masuk Islam dengan keadaan beramai-ramai dengan kafir Quraisy yang lain. Jadi inilah nak menunjukkan bahawa jagalah sama-sama dari segi akhlak kita. Mulut kita kena jaga. Ni supaya gambaran kita ni kat tersepak batu keluar mulut benda lain. Melatah Ustaz. Pantas. Melatah. Sebab apa? Benda itulah yang dizikirkan tiap-tiap hari. Dizikirkan tiap-tiap hari. Kalau di Melaka kat satu ni kan panggil lahanat lah berhawa. Kenapa benda tu dizikirkan? Tak ada pun menjadi satu kewajipan barang siapa orang Melaka wajib cakap ni, tak ada. Orang Kelantan barang siapa yang jadi orang Kelantan wajib sebut Nateh. Kan? Sebagai contoh Ustaz, ni perkara ni pernah saya lalui lah dulu. Yelah kita dekat Melaka memang terkenal dengan gurauan kasar. Kan? Jadi di satu tempat ni di mana makcik-makcik ni bila berjumpa Dekat Melaka dekat Melaka lah. Jadi ayat yang dia keluar, hidup lagi engkau. Jadi
Macam mana tu Ustaz? Gurauan kita tu bagi macam mana ya? Dia okey ke tak okey? Agak kasar je. Jadi tak apa ke maksud awak? Tak apa ke maksud ke? Adakah satu dosa ke? Dia begini, sampai tahap kepada kita sendiri pun kita tahu level dari segi percakapan tersebut. Contoh kalau macam tadilah, hidup lagi engkau kan, hidup lagi engkau tu mengingatkan kepada soal mati. Tapi suasana dekat situ memang semua macam tu. Memang tu tak ada masalah kan. Kalaulah contoh meletakkan kepada menjatuhkan yang tak boleh, bila satu ungkapan yang menjatuhkan maruah manusia. Anak harap. Yang tu. Macam tu. Contoh kalau Kelantan biasa sebut nate ni, menyamakan manusia dengan binatang. Tu tak boleh. Walaupun dalam keadaan kita bergurau. Walaupun dalam keadaan kita bergurau. Walaupun kawan tu pun tahu dia bergurau. Walaupun begitu. Sebabnya sebab ini yang meletakkan bahawa sebab apa gurauan sebenarnya Islam boleh bergurau. Nabi pun bergurau dengan seorang makcik. Dia kata bila gembira datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, gembiranya saya bertemu dengan kamu. Makcik sihat ke? Sihat. Makcik umur berapa sekarang? 60 tahun. Ya Allah sayang, tak ada orang tua dalam syurga. Sedih makcik tu. Bergelepar dia. Okey. Bergelepar. Makna sedih dia. Apa ni saya ni ikut Nabi Tetapi Nabi tenangkan wali makcik, orang di dalam syurga yang umur 60 bila mati sahaja nanti akan dibangkitkan dan seperti umur 30 tahun. Gembira balik. Tengok gurauan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu nak gurau. Maka dari segi yang disebut oleh tadi, kalau disebut tak menjatuh dari segi maruah seorang manusia tidak ada masalah. Tapi kalau contoh bodoh kan, ada kalau biasa kan sebutkan Allah maaf zakatlah, sebutkan bukan kata kizir tapi benda lain kan, maka menjatuhkan maruah seorang manusia pada sifat manusia itu adalah penciptaan yang agung, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Jadi sebab itulah kita kena jaga mulut kita, sentiasa kena letakkan zikir, sentiasa ingat pada Allah Taala. Bila tersepak apa-apa berlaku ujian, disebut dalam Al-Quran bila datangnya ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasa kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bila pada waktu dengar kematian. Sebenarnya bila datangnya ujian, itu perkataan yang disebut. Bila datang ada kawan kita tu sakit, ya ke? Innalillahi wa inna tak mati lagi. Tak betul dah ucapan dia. Kerana apa? Disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bermaksud apa? Setiap ujian yang Allah hadirkan, maka kita kena kembali balik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kena melazimkan dari segi tujuan semua ni kita datangnya daripada mana? Bila adanya ilmu untuk fahamkan dari segi seluruh peribadi perilaku yang ada pada diri kita pada hari inilah. Jadi kita teruskan kembali terus berkaitan dengan dan disebut dalam kitab ni, dan barang sebagaimana daripada segala faedah akhirat yang dikerjakan dengan lidah, seperti menjadikan Allah Ta'ala akan lidah engkau itu kerana maslahah dunia. Maslahah ini adalah kegunaan dunia. Maka ada lidah ni digunakan dari sudut keperluannya adalah untuk kegunaan di dunia, seperti contoh yang dibawa seperti mencari harta dengan segala akad. Bila sebut saja mencari harta dengan akad, maka kita kena sedar bahawa dalam berjual beli, contohnya kita sebut bahawa akad ni kena ada akad yang perlu kita sebut bila kita melakukan jual beli. Akad. Contohnya akad jual beli ni kita beli temu dengan kita membeli dengan penjual, kita kena sebut beli orang tu kena sebut jual. Barulah sempurna pada sifat kita nak jual beli. Yang selalu terlupa Ustaz. Kalau terlupa, maka dia dari segi jual beli sebenarnya pada haknya tidak sah. Tetapi bukan jatuh pada haram. Kena ingat betul-betul, itu kena beza. Dari segi kita nak, sebab apa dalam ibadah kita nak hadirkan dari segi kita buat sesuatu benda, kita nak dapat pahala. Jangan kalau Allah lupalah tadi kita nak sebut jual beli dan sebagainya, buang habis. Lepas tu tak payahlah. Kalau lepas tu cakap boleh? Tak boleh. Dia kena yang pertama sekali dia kena ada syarat. Yang pertama, pihak yang melakukan akad kena ada 3. Bila kita berlakunya jual beli kena ada 3 syarat. Yang pertama, pihak yang melakukan akad mesti ada al-bai'u wal mushtari.
penjual dengan pembeli. Tak boleh kita membeli duduk tepi jalan, saya beli tak ada orang. Tu maksudnya kena panggil ambulans dah. Tapi Ustaz, macam sekarang ni kita banyak proses jual beli secara atas talian. So macam mana tu Ustaz? Yang ni dibincangkan dalam fatwa kebangsaan juga menceritakan berkaitan ni. Dari seginya adalah perlu, pertamanya dari segi bukan sekadar berhadapan pun boleh. Sebabnya teknologi bila berlaku hukum ni dia akan ada berlaku perubahan-perubahan. Asalnya datangnya sifat pada jual beli itu adalah harus. Tetapi bila datangnya perkara-perkara yang berlaku pada hari inilah macam-macam, maka akan mendatangkan pada sifatnya haram. Pertama dari segi harus jual beli mesti ada disebut tadi adalah pihak yang melakukan akad. Bagaimana kaedahnya adalah dari sudut contoh kita tak sebut di mulut. Tapi kita taip di sini. Saya jual dengan harga yang ni, maka orang sana balas, maka sah pada sifat tersebut. Tu. Sebab apa? Berlaku perubahan. Hukum tetap sama. Prinsip Islam walau berubah ke zaman ke masa ke, prinsip Islam tetap perlu merangkumi 3 perkara tersebut. Tidak akan berubah. Kalau haram, haram. Kalau halal, halal lah perkara tersebut. Jadi kena ada pada pihak akad, iaitu al-bai'u wal mustari. Yang kedua adalah mesti ada sirah akad dari segi pengucapan dia. Pengucapan tadilah ada yang melalui lisan, ada yang melalui ni. Sebab itulah berlaku macam kalau kita nak bincangkan lagi soal teknologi pada hari ini macam-macam lah. Kalau tentu tak cerita lagi dalam bab perkahwinan, hukum cerai yang berlaku pada hari ini dalam keadaan hanya tulis sahaja, jatuh ke tidak dan sebagainya. Yang tu panjanglah ceritanya, perlu buka topik lain. Topik lain lah kita bawa kan. Cuma kita nak cerita pada hari ini yang dihuraikan di sini. Dan yang ketiga, perlu ada barang yang nak dijual. Tu yang perlu kita tengok betul-betul. Pada hari ni macam-macam bisnes skamer-skamer yang berlaku. Masuk bisnes emas contohnya. Tapi barang tak nampak. Tetapi nampak hanya profit saja. Maka itu yang kita kena tengok betul-betul. Dari segi contoh penjualan saham. Bincang kali ni pun sama juga. Saham tak boleh? Saham boleh nak buat, tetapi pastikan yang mana patuh syariat. Yang kedua, kita tahu apakah yang dilaburkan di mana tempat dia. Sebab itulah berbeza pandangan dari segi sahamnya. Kalau saham kita boleh tengok dari segi apa yang berlaku di Malaysia, kita tahu di mana diletak, syarikat mana dan sebagainya. Kalau forex bersifat antarabangsa, yang tu yang memberi satu perkara yang cukup sukar. Jadi nak bincang benda ni maka jadi tengoklah apa yang disebut oleh macam-macam. Kalau nak jadi panduan berkaitan dengan forex, Ustaz Zaharuddin pun ada. Maka ni ahli-ahli yang menceritakan perkara ni. Maka nak sebutnya pada asas kita kena sedar bahawa kena ada 3 perkara ni tadi. Kena akad jual beli dan sebagainya, perlu ada sirahnya, maka perlu ada barang yang kita nak jual. Maka tengok, itu adalah ekonomi, tetapi dari sudut keberkatannya adalah dari sudut sifat ciptaan Allah Ta'ala, lidah itu tersebut. Maka daripada lidah ni lah, bila kita guna pada sektor ekonomi, memberi ibadah juga, maka menghasilkan pahala juga. Sebab itulah setiap perkara-perkara kita kena jelas, bila menghasilkan pada sifatnya memberi pahala kepada kita, maka kita terus buat. Nak pergi kerja, paling mudah sekali nak pergi kerja. Kita niat pada hati kita, walaupun benda tu nampak macam remeh, tetapi dengan kita buat perkara tersebut, setiap langkah hari-harian kita buat kerja akan mendatangkan pahala kepada kita. Aku kerja ni pada hari ni kerana Allah Ta'ala. Bila bermula sahaja niat, maka insya-Allah langkahan kita, waktu kita buat kerja, bila datang suatu perkara yang nak bertemu dengan nafsu, maka akan ditolak. Sebab apa? Niat asal kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah asas yang sebenarnya kita kena letak betul-betul faham bahawa inilah yang membawa dari segi penilaian yang kita kena jelas dari sudut kita gunakan nikmat yang sebenarnya yang Allah berikan kepada lidah kita. Maka bila sentiasa kita lazimkan ungkapan kita dengan Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang memberi pahala, maka tak sibuklah kita nak berbicara tentang makhluk. Tak sibuk lah. Kalau tiap hari duduk contohnya kita kata segan lah kalau kita nampak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nampak bibir bergerak.
Kawan kata nak mati dah ke tu. Biasalah kawan begitulah duk pergi-pergi. Buat perkara yang jelas yang tidak nampak. La ilaha illallah, bibir pun tak bergerak. Hanya lidah saja bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang pun tak tahu dia sedang buat apa sebenarnya. Nampak tak termenung gitu je. Maka perkara itulah yang menyebab bila kita sibukkan kita dengan dekatkan hati kita pada Allah Ta'ala, maka tak ada ruang untuk segala apa kata bisikan-bisikan yang membawa kita kepada soal-soal lalai kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Jadi seterusnya kita tengok sedikit lagi adalah berkaitan dan hendaklah syukur engkau atas nikmat lidah dengan memeliharanya dengan barang yang tiada dijadikan dia kerana daripada berkata-kata dengan dilarang. Ini. Maka bagaimana kita nak zahirkan rasa terima kasih Allah Ta'ala. Nah, terima kasih Allah kerana Allah masih lagi beri nikmat saya bercakap pada hari ini dengan cara macam mana disebut tadi, tidak bercakap perkara-perkara yang dilarang. Contoh yang dibawa seperti berdusta yang menyakiti orang-orang yang lain. Maka kita bercakap perkara yang menyakitkan hati orang lain, maka bercanggahlah kita dengan sifat kita syukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi lah antara contoh yang kita kena letakkan dari sudut seorang manusia yang betul-betul bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Walaupun kedudukan Nabi dah terjamin dah, syurga dah Nabi ni. Tidak ada dosa, segala dosa pun Allah dah ampun dah segala dosa-dosa. Tempat Nabi ni adalah syurga sebenar-benarnya. Tetapi tetap Nabi tunduk pada Allah Ta'ala dengan nikmat yang Allah bagi, dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Tetap buat ibadah, bahkan ibadah Nabi lebih pada kita lagi. Sedangkan kita ni hamba yang berdosa, yang banyak kita bergelumang dengan dosa-dosa tiap-tiap hari, tak ada pun rasa nak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Bila nak sebut Allah Ta'ala, bila hadir ujian baru sebut Allah. Ingat. Masa Allah tak ada rasakan sakit di bahagian mulut kita, gigi tak sakit, makan tak sempat nak baca bismillah pun. Puak. Sekali Allah datangkan sikit je, sakit gigi je. Barulah mula Allah sakitnya gigi. Itu sifat manusia yang sebenarnya. Maka kena ingat bahawa dalam keadaan uji ke, dalam keadaan syukur ke, dalam keadaan nikmat ke, tentak kita kena syukur pada Allah Ta'ala. Sebab itulah orang-orang yang beriman, dia selalu menantikan ujian daripada Allah Ta'ala. Pelik. Kita tak nak doa pada Allah Ta'ala, ya Allah jauhkanlah ya Allah segala bala, ya Allah segala ujian. Tak nak gitu. Sebab itulah para ulama tak pernah pun sebut bahawa ya Allah jauhkanlah bala, jauhkanlah ujian pada dia. Yang disebut apa dia? Ya Allah jadikan daku sebagai hamba yang sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu. Tak ada sebut. Kerana apa? Sebab dia faham bahawa dengan ujian menghadirkan rasa ingat pada dia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dengan ujian itulah yang menjentikkan hati, lupa saya pada Allah. Maka kembali ingat pada Allah Ta'ala. Sebab tu konsep orang yang beriman, yang mana kita kena, boleh tak kita ni? Boleh bila kita nak kepada benda tu. Apa-apa benda. Sebab itulah kita kena sentiasa tambahkan dari segi keilmuan kita lah. Saya bercakap pun bukan seorang yang kata marilah ujian apa. Tak. Datang kadang-kadangnya hadirnya bila datang ujian, lemah iman kita. Maka sebab itulah bila hadirnya, sebab itulah penting kita menghadiri program ilmu berkaitan dengan ingat pada Allah Ta'ala. Ilmu ni banyak. Banyak ilmu ni. Ilmu berkaitan dengan bisnes. Adakah mengingatkan pada Allah Ta'ala? Ada juga. Ilmu ni banyak. Tetapi inilah ilmu yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita ni lupa dah dengan kerja harian kita lupa pada Allah Ta'ala, kita tarik balik hati kita. Sebab itulah kena ada masa kita dengan Allah Ta'ala. Dan kena ada masa dengan cara kita ni menyusun atur dalam jadual kehidupan kita. Kena ada juga jadual untuk cari ilmu ingat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita ni atur jadual dunia, perfect lah. Tak masuk selalu dalam jadual. Perfect. Hari ni ada latihan Zumba, ada senam aerobik, basikal dan sebagainya. Anak penuh dah. Anak pula dengan tuition ni, lembek dah anak tu. Tapi bila tanya mana kelas untuk fardu ain, nanti tengok kalau ada free kita pergi lah. Sedangkan kita ingat bahawa setiap manusia kullu nafsin za'iqatul maut, tu penutup dia sebenar. Dan perkara ni pula adalah satu rahsia Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita sibuk dengan jadual dunia, kita tak sedar sedang semakin hampir malaikat Israel dekat dengan diri kita untuk tarik nyawa kita. Akhirnya bertemulah kita dengan Allah Ta'ala.
dengan sekadar amalan yang kita ada. Sebab itulah kena ada sentiasa muhasabah. Nak tidur letak tangan atas dahi. Kalau hari ini dicabut nyawa kita, cukup ke amalan yang kita nak sembuhkan kepada Allah Ta'ala. Tu jadi pada itulah, sebab itulah sunnah Nabi suka ingat kepada soal kematian. Sebab itulah antara sunnah kehidupan Nabi ini sentiasa pergi ke kubur. Sebaya bila pergi ke kubur ingat kepada mati, tak ada dah ingat benda lain. Tak ada dah. Inilah tempat pengakhiran aku. Harta aku banyak, pangkat aku tinggi, orang keliling menjaga aku dan sebagainya. Bila sampai masa aku ni, di sinilah tempatnya. Bila sahaja aku ditanam seorang diri, tak ada peneman, orang sayang kita macam mana sekalipun, orang jaga kita, orang hormat kita macam mana sekalipun, berada kita seorang diri di dalam kubur yang dipanggil sebagai alam barzah, RNR penanti, RNR pertama sebelum kita pergi kepada penghujung yang sebenar, iaitu di padang mahsyar. Maka kita akan berhenti RNR yang pertama. Maka 7 langkah orang meninggalkan kita di kubur. Maka datanglah 2 makhluk yang taat, yang tidak ada mencangguh sekalipun apa yang Allah perintahkan, iaitu malaikat Munkar dan juga Nakir. Yang maka pada masa tersebutlah akan datangnya satu peristiwa yang dipanggil malam pertama kita di alam kubur. Tidak ada masa rehat ataupun sebagainya. Maka akan diberi soalan-soalan tak boleh jawab, akan dipukul dan sebagainya. Menjeritlah macam mana pun, menjeritlah macam mana. Orang yang kita sayang tak ada yang nak berlagi, sayang. Bila imam kata nak duduk ke sini, tak apalah imam. Takut. Baliklah. Anak menangis, ayah sayang, tak ada, balik. Maka inilah kena memberi muhasabah kepada diri kita bahawa sifat hidup ni tidak akan kekal. Seluruh agama semua mempercayai bahawa hidup ini, yang hidup pasti akan mati. Setiap permulaan akan ada pengakhiran. Maka sebab itulah kita sebagai orang Islam kena letakkan kesiapsiagaan kita lebih-lebih lagi, pertamanya dengan bermulanya pada kita syukur pada nikmat yang Allah bagikan. Sebelum ni kita dah cerita dah bab-bab berkaitan dengan apa, sebelum kita cerita bab lidah, kita dah cerita dah berkaitan dengan bab telinga. Telinga kita nak dengar benda apa. Hari ni kita bicara bab lidah. Maka bermula pada hari ni. Nak buat perubahan jangan tunggu esok. Bermula pada hari ni, apa yang kita ucapkan itu yang akan dipertanggungjawabkan. Saya yang bercakap pada hari ini pun sama juga. Yang lebih dekat mulut saya dengan telinga, maka bertanggungjawablah dengan apa yang saya sampaikan. Maka sama-sama kita yang mendengar pada hari ini pun sama juga. Bila kita dengar, aku kena buat perubahan, tak nak dah cakap benda tu, memang payah. Orang suka mengumpat ni dan dia rasa dengar bunyi orang macam nak join betul. Apa? Berkaitan mengumpat tadi. Ya. Dia bercerita sebelah kita. Betul. Dan kita pula terdengar. Jadi apa nasib kita ni? Sekali sekali. Dapat saham. Kalau nak selamat gali. Ya Ustaz, betul kan? Betul lah. Jadi benda saya dah kena ceramah dah. Itu ujian tu sebenarnya. Benar, bila kita duduk dah ni istiqamah dah. Hari ni aku nak buat kerja dah. Tak bully orang. Bunyi caca. Sebenarnya itu pertumbungan ujian pertama pada kita. Maka apa yang kita pilih? Join sekali. Tak boleh angkat bangun duduk, itu pilihan kita. Maka berlalulah kita. Tapi kalau orang yang nak bercerita tu memang memilih kita, cakap tu macam mana? Jangan teruslah kita tahan dan memberi ingat dia pada perkara ni. Tu memang sebab saya kata tadilah, kulil haq walau kana murra. Berkata benar ni adalah perkara yang pahit. Nak tahan benda tu mesti akan membawa kepada orang kata elek, konon nak mati tu esok. Lantaklah dia, memang kau pun akan mati juga esok. Cakap begitu je. Mesti ayat tu dia selalu mesti bagi kat saya. Ubah stop. Ubah stop mesti selalu. Jadi itulah kena benda ni lah yang membawa keharmonian dalam agama. Bila kita ada ilmu, maka saling memberi nasihat di antara satu sama lain. Pasti kena ingat bahawa nasihat adalah kena buat dalam keadaan berhikmah lah, yang mana kembali kepada menunjukkan kehebatan dari segi Islam tu sendiri. Jadi maka inilah antara perkara yang nak kita bincangkan tadilah, berkaitan dengan kita berhenti pada ni sahaja pada hari ni. Kerana kita kena jagalah dari segi percakapan kita, supaya pertama tak memberi sakit hati pada orang. Kena ingat, setiap ucapan kita maka akan memberi sakit hati pada makhluk, pada manusia. Dosa dengan Allah Ta'ala datang dengan untuk hapuskan dia dengan taubat. Tetapi dosa dengan makhluk, dengan manusia, kita kena jumpa dengan dia, minta maaf dengan dia.
tu susah. Ni selalu saya ulang. Susah. Kita nak bagi tahu jumpa dah, aku nak 10 kali. Dalam sekali apa dia nak? Biar lain kali lah. Dalam sekali tengok kawan tu dah meninggal. Macam mana? Jadi sebab itulah jaga pentingnya dari segi lisan kita. Biarlah segala apa yang kita ungkapkan, orang yang dengar ingat kepada Allah Ta'ala. Dan kepada kita yang sendiri ini, supaya menzahirkan dari segi apa yang kita cakapkan, kembalilah kita kepada memberi ingat pada hati kita sendirilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Seronok tak awak dengar? Macam itulah saya setiap minggu. Setiap 2 minggu. Dibekalkan dengan berbagai-bagai info. Peringatan nasihat daripada Ustaz kan. InsyaAllah. Seronok sebenarnya. Okey, sebenarnya hari ni Ustaz, ramai juga yang mendengarkan kita. Ada Hamidah Makbusu, dia dah bagi assalam awal tadi. Maizan Atan, Elida, kita punya pengurus kita Suhaizan Haji Noh ada. Terima kasih sebab ada bersama-sama dengan kami, dan saya harap ada soalan ni daripada penonton. Diorang tak suka tanya. Saya je suka tanya. Pasti kita minta dia tanya. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan semua pendengar. Harap dapat banyak manfaat lah dengan perkongsian kita hari ni. Jadi kita sudahi slot kita petang ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.